Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah, pertolongan dan hidayah. Ya Allah Azza wa Jalla kurnia bekal buat kita pagi hari penuh barakah ini. Alhamdulillah dapat sama-sama kita berhimpun dalam rumah Allah Azza wa Jalla ini, tak lain tak bukan untuk sama-sama kita menampakkan iman dan taqwa kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara kita melaksanakan apa yang Allah Taala perintahkan di dalam Al-Quran. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Kata Allah Azza wa Jalla kepada kita, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Apa sahaja bentuk kebaikan yang kalian persembahkan kepada Allah, nescaya kalian akan mendapatkan balasan pahala dan ganjarannya di sisi Allah. Ini kerana Allah Ta'ala senantiasa memerhatikan apa yang kalian laksanakan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah kita bersyukur lagi kepada Allah Azza wa Jalla setelah Allah kurniakan kita dapat solat fardu subuh secara berjamaah. Di kesempatan ini Allah Maha baik. Allah memilih wajah-wajah hati-hati kita untuk terus kekal bersemi di dalam rumahnya ini, tak lain tak bukan untuk kita menapaki sebuah jalan kebaikan, dan itulah dia jalan menuntut ilmu. Jalan di mana Nabi SAW anggarkan ianya sebagai jalan shortcut, jalan pintas untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, bertepatan dengan apa yang disabdakan oleh baginda, wa man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa melalui sebuah jalan untuk dia dapatkan ilmu pengetahuan, pastilah Allah Taala pula akan mempermudahkan baginya jalan untuk dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon, berdoa kepada Allah, moga-moga sedikit daripada usaha upaya kita di pagi hari penuh barakah ini untuk hadir kemari nak mendapatkan ilmu yang bermanfaat, moga-moga inilah dia jalan shortcut untuk kita beramai-ramai tinggal di dalam negeri yang kekal abadi, iaitu Jannatil Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini sebagaimana biasa kita akan sama-sama merenung firman Allah Subhanahu wa taala, kerana anjuran, salah satu daripada anjuran saat berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, selain daripada mendirikan salat, kita sangat dituntut untuk membaca Al-Quran dan juga mempelajari isi kandungannya. Kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah sebutkan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Dalam ramai-ramai kita, orang yang paling terbaik adalah mereka yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Satu. Yang keduanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam isyaratkan, barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, kejayaan, maka perhatikanlah berapa banyak ayat Al-Quran yang dia baca saat dia berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ahlus suffah, ayuhibbu ahadukum ayyaghduwa ila buthani aw ila al-aqiq fayati minhu binaqataini kaumawain bighairi itham aw qati'ati rahim. Ada tak salah seorang di antara kalian suka pergi ke Buthan ataupun ke Al-Aqiq, kemudian dia patah balik daripada dua tempat ini dengan membawa balik dua ekor unta betina yang merah dan gemuk, tanpa melakukan sebarang dosa, tanpa memutuskan tali silaturrahim. Apa jawab ahli suffah? Nuhibbu dzalika ya Rasulullah, kami nak wahai Rasul, kami nak. Sebab siapa yang mendapatkan seekor unta yang berwarna merah di zaman tersebut hatta sampai ke hari ini merupakan millionaire, orang yang jutawan, orang yang banyak duit. Jadi Nabi kata, nak tak pergi tempat tu, bukan jauh mana, patah balik bawa 2 ekor, istilahnya macam bawa balik 2 juta. Jadi sahabat-sahabat Nabi, nuhibbu dhalik, mereka kata kami suka, kami nak wahai Rasul. Nabi kata, kalau macam tu, kenapa tak pergi ke salah satu daripada rumah-rumah Allah Azza wa Jal?
engkau baca 2 ayat daripada Al-Quran jauh lebih baik daripada 2 ekor unta tadi. Wa thalathun khairun min thalath. Kalau kau masuk dalam salah satu masjid ataupun surau ataupun rumah Allah, engkau baca 3 ayat Al-Quran, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar, itu jauh lebih baik daripada 3 juta ringgit. Ataupun 4 ayat jauh lebih baik daripada 4 ekor unta. Wa min a'dadihinna minal ibil. Kemudian persaksikanlah berapa banyak ekor unta yang engkau nak, maka ayat-ayat Al-Quran itu jauh lebih baik daripada kesekalian banyaknya yang engkau inginkan. Maka dengan itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita perasan bila kita masuk dalam rumah Allah Taala, di antara doa yang Nabi suruh kita sebut, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah bukakan pintu-pintu kasih sayangmu. Jemaah sekalian, di antara tanda Allah Ta'ala sayang dan cinta kepada kita, Allah izinkan kepada kita dalam hari-hari kita membaca kalamnya. Bukan setakat baca Facebook, bukan setakat tengok YouTube ataupun Netflix. Lah, itu belum tentu mendapat lagi cinta dan kasih sayang Allah Ta'ala. Tapi kalau Allah Ta'ala memang bukakan pintu hati kita untuk baca Quran, untuk tadabbur Al-Quran, maka insya Allah termasuklah kita di dalam kecintaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Jadi apa ayat yang kita nak tadabbur pada hari ini? Maka saya teringat di antara ayat-ayat yang selalu kita bacakan ataupun kita didendangkan, terdapat pada surah Al-Hashr pada ayat yang ke-18. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Pada ayat ini jemaah sekalian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memanggil kita, menyeru kita dengan panggilan penuh kasih sayang. Ya ayyuha, wahai orang-orang, alladzina yang amanu, yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Dan panggilan ini merupakan panggilan kasih sayang bila ada ungkapan wahai. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS ketika berdakwah pada ayahnya Azar, tak putus-putus disebutkan ya abati, ya abati. Wahai ayahku, wahai ayahku. Panggilan kasih sayang. Namun saat bapaknya reply ya Ibrahim saja, tak disebut pun ya bunayya, duhai anakku. Tak. Jadi nak bagi isyarat, Allah Azza wa Jalla juga memanggil kita dengan panggilan kasih sayang ke atas makhluk yang paling baik dalam banyak-banyak penciptaan. Jadi bila Allah Ta'ala panggil dengan penuh kasih sayang, ada benda penting yang Allah Ta'ala nak titipkan kepada kita sebelum kita wafat. Apa dia? Ittaqullah. Terus meneruslah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini pesanan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana takwa itu bawa kepada beberapa maksud. Antara maksud yang pertama, takut. Takutlah pada Allah. Takutlah dekat sini artinya takutlah daripada tersengaja melanggar larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takutlah daripada kita ni tak rasa bersalah langsung buat apa yang Allah Ta'ala larang. Satu. Yang kedua, takwa itu buat apa yang aku suruh, tinggal apa yang aku larang-larangkan. Jadi Allah Ta'ala panggil, Allah suruh kita salat, pasti ada keistimewaan dan kebahagiaan dalam salat. Bahkan Allah Ta'ala pesan kepada Nabi Musa, wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat wahai Musa sebagai tanda kau ingat kepada aku. Untung apa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jemaah sekalian. Semisal yang imam kita baca di awal rakaat pertama tadi. Cuma imam kita Masya Allah Tabarakallah terus baca pada ayat yang terakhir, pada ayat terakhir pada muka surat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Ayat sebelum itu Allah Ta'ala ingatkan, fadhkuruni azkurkum. Wahai hamba-hambaku, tolonglah ingat aku. Kerana apa? Untungnya kalian ingat aku pula ingat kepada kalian. Jamaah sekalian, saya selalu sebut dan saya selalu sampaikan dalam mana-mana perkongsian, dalam banyak-banyak nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, bukan makan buffet daripada hujung dinding sana sampai hujung dinding sana dipanggil nikmat. Tidak pula dapat bonus sampai 6 bulan kita kata, oh inilah nikmat. Ataupun dapat beli kereta baru, oh inilah nikmat. Sebenarnya dalam banyak-banyak nikmat yang Allah Ta'ala hadiahkan kepada insan, nikmat yang paling utama adalah berkenaan hati. Ketika Allah hadiahkan, ketika Allah izinkan dia mampu berzikir kepada Allah dalam hari-hari dia, orang itu telah diberikan nikmat. Dapat datang solat macam ni, nikmat. Dapat dengar tazkirah macam ni, nikmat. Dapat bertenang-tenang dalam kuliah begini, nikmat. Sebab ada orang mungkin dia banyak duit, tapi dia bersesak-sesak, dia berhimpit-himpit,
dia serabut kepala, dan akhirnya kadang-kala duit yang banyak tadi pun tak sempat dia nak tengok, tak sempat dia nak memanfaatkan duit tersebut. Tapi kita yang biasa-biasa ni tak adalah kaya mana pun, Allah bagi sihat, Allah bagi waktu lapang, Allah bagi waktu berkualiti, boleh dengar kuliah, duit tak banyak mana tapi boleh tarik bubur dalam tabung sikit, ada waktu tarik Al-Quran, boleh baca 2, 3, 4 helai. Nikmat. Dan ramai orang tak sangka inilah nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada dirinya. Dan andai katalah Allah Ta'ala uji dengan kesakitan, pada ketika itu barulah kita rindu hari-hari sehat kita. Ya Allah, kenapalah time sehat dulu tak mengaji, kenapalah time sehat dulu tak datang surau, kenapalah time sehat dulu tak pergi ke majlis ilmu. Dan benda-benda ini saya dapatkan ucapannya daripada mereka-mereka yang terlantar di hospital. Sebab itu Nabi SAW kata, ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang manusia sering pandang remeh dan senantiasa tertipu. Nikmat sehat, nikmat masa lapang. Sebab itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala kata, ittaqullah, takwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan peringatan ini umum. Kemudian Allah Taala khususkan apa yang aku nak suruh kau buat sekarang ni. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada aku. Ini peringatan umum. Khususnya apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tolonglah perhatikan tiap-tiap jiwa apa yang dia nak persembahkan kepada Allah menjelang hari besok, iaitu hari kiamat. Jamaah sekalian, Imam Malik rahmatullahi alaih kata apa kepada kita? Innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha baik. Allah telah membahagi-bahagikan amal kita ni berbeza, sebagaimana Allah Ta'ala telah membezakan rezeki-rezeki kita. Ada orang dalam akaun ada 1 juta, ada 2 juta, ada 100 ribu, ada 50 ribu, ada 100 ribu, ada 120 ribu. Beza rezeki. Ada orang makan boleh makan banyak, ada orang boleh makan sikit, ada orang minum jus, ada orang minum air masak. Rezeki dia berbeza-beza. Sebagaimana itu juga adalah amalan dia juga berbeza-beza. Jadi jangan sampai amalan-amalan kita ni langsung tidak mendatangkan hasil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana orang-orang kafir. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Mereka nanti bawa guni-guni amal mereka hampar di hadapan Allah Taala. Ni dulu waktu kami hidup, kami bagi charity, kami bagi sumbangan, kami bagi bantuan. Akhirnya Allah jadikan apa? Bantuan-bantuan tadi, pahala-pahala tadi, debu-debu berterbangan. Kita pun tak nak macam tu, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian. Sebab tu Allah Ta'ala suruh tengok. Sebab itu Sayyidina Umar bin Al-Khattab kata apa kepada kita radhiyallahu anhu? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalian semua tolonglah muhasabah dalam hari-hari kalian sebelum kalian pula dihisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tadi pada rakaat kedua imam kita baca apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itulah penghisaban. Saat Allah Subhanahu Wa Taala kata, siapa yang bawa sekecil-kecil zarah amal kebajikan, pasti dia akan dipertontonkan kembali. So Allah akan dihisap satu-satu kebaikan apa yang kau buat atas dunia dulu. Kau datang salat, kau dengar tazkirah, kau bagi sedekah, kau qiyamul lail, kau buat baik dengan jiran, kau alih gangguan dekat jalanan, semua akan kau tunjuk kembali. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa bawa sebuat sekecil-kecil kejahatan, keburukan, kejelekan, maka dia akan dipertontonkan kembali. Sebab itu jamaah sekalian, bila Allah Ta'ala kata wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap jiwa memerhatikan apa yang dia nak ready, apa yang dia nak persembahkan di hadapan Allah. Maka sebenarnya bukan Allah Ta'ala suruh renung kosong macam tu. Oh, dah buat jahat semalam, oh tak buat apa-apa semalam, oh tak baca Quran hari ni, so tengok je lah. Bukan macam tu. Allah Ta'ala minta kita ni tadabbur hari-hari kita ni. Makna katanya hari ni apa kebaikan yang aku dah buat, baik untuk Allah Azza wa Jalla ataupun untuk umat manusia. Sebab nak masuk dalam syurga ni jemaah sekalian, dia bukan buat baik dengan Allah Ta'ala saja. Faham? Sebab tu bila ditanya kepada Nabi, ayu syai'in aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah atau kama qala, wahai Rasul, apakah hal yang menyebabkan ramai manusia boleh masuk syurga Allah Ta'ala? Nabi jawab dengan 2 jawapan. Taqwallah, husnul khuluq. Yang pertama, kena bertakwa kepada Allah. Takwa ni macam kita nak buat sekarang ni lah. Duduk majlis ilmu, semayang, keluar zakat, baca Quran. Ini semua sedang menampakkan nilai takwa kita kepada Allah. Yang kedua, Nabi pesan husnul khuluq. Kena berakhlak dengan akhlak yang baik. Berakhlak dengan akhlak yang baik, bukan akhlak baik dengan Allah Ta'ala semata, tapi berakhlak baik sesama manusia. Ibu-ibu, ayah-ayah, kalau baca Quran biasa kan kita jumpa wa aqimus salah
wa atuz zakah. Betul tak? Wa aqimus salah wa atuz zakah. Jadi apa synchronize kedua-dua ni? Setiap kali jumpa ada solat mesti ada zakat, ada solat ada zakat. Kenapa? Pasal setiap kali kita solat kita jaga hubungan dengan Allah. Setiap kali kita keluar zakat kita jaga hubungan dengan makhluk. Sebab itu Allah Azza wa Jalla senantiasa cerita sifat-sifat orang beriman, sifat-sifat orang bertakwa ni, dia bukan semayang aja. Wa yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Betul tak? Kalau kita baca awal Al-Baqarah tu, mesti Allah Ta'ala nak cerita ciri-ciri orang bertakwa ni, dia percaya pada perkara yang ghaib, lepas tu mesti dia salat, lepas tu mesti dikeluarkan zakat. Sebab nak bagi isyarat nak masuk syurga bukan semayang aja. Nak masuk syurga bukan puasa sunat aja. Nak masuk syurga bukan baca Quran seorang-seorang, tarannum seorang-seorang, tak. Tapi dalam waktu yang sama nak kena buat baik dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk-makhluk. Tengok macam mana seorang pelacur di zaman Bani Israel, dia berjalan di atas permukaan panas waktu musim kemarau, jumpa telaga, dia pun dapat minum. Tiba-tiba dia nampak ada anjing mengelilingi perigi ataupun telaga tersebut, maka dia ambil dengan terompah dia, dengan kasut dia, dia pun bagi minum anjing tersebut. Allah kata apa dalam hadis tersebut? Nabi sebut Allah berterima kasih kepada dia dan Allah masukkan dia ke dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak bagi isyarat, betul kita tak pernah tahu pengakhiran kita macam mana, tapi dalam waktu yang sama cerita-cerita umat-umat terdahulu ni sepatutnya bagi motivasi dalam diri kita, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, kan? Jadi makna kata kalaulah di mata kita seorang pelacur, seorang penzina itu jijik, tapi nilai-nilai baik dia terhadap makhluk Allah kadang-kala menyebabkan Allah berterima kasih kepadanya dan Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sedar diri kita tidaklah sampai kepada tahap pelacur ataupun penzina, tapi dalam waktu yang sama Nabi ajar kepada kita jangan sampai bajet bagus, jangan sampai sombong, jangan sampai rasa suci diri, tak boleh. Sebab itu habis-habis solat pun anjuran pertama untuk kita sebut astaghfirullah, maafkan aku wahai Allah, ampunkan aku wahai Allah. Sebab nak bagi isyarat kepada kita benda-benda ni lah yang kita nak persembahkan pada Allah. Tapi kalau tanpa rasa muhasabah, tanpa rasa insaf, tanpa rasa sedar diri, itu yang kadang-kala kita risau bila kita persembahkan di hadapan Allah, dia jadi haba'an manthura, debu-debu berterbangan, tak nak. Baik, jadi jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika saya buat sedikit pembacaan, antara bentuk amalan yang kita nak ready ataupun yang kita nak persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setiap orang dia harus ada bekal sebelum nak balik kepada Allah Taala. Sebab mati ni dia benda pasti. Tak kisahlah dia muda ke, dia tua ke, dia budak-budak ke, dia tidak ada tarikh yang mu'tamad. Tak ada orang tahu. Dia ada tarikh mu'tamad tapi tak ada orang tahu. Maka Allah kata kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang hidup, yang bernyawa mesti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami benar-benar akan uji kalian dengan dua benda. Apa dia ujian tersebut? Ujian kesenangan, ujian kesusahan. Dua-dua akan sampai. Senang makan, senang tidur, senang apa, semua kami akan uji benda-benda tu. Sama juga susah. Gaji lambat masuk, makanan lambat sampai, stok makanan habis dan seterusnya, kami akan uji. Akhirnya wa ilaina turja'un. Hanya kepada kamilah kalian semua akan kembali. Hanya kepada kami sahajalah kalian semua akan balik. Dan itu maksudnya ujian yang umum. Imam kita tadi masya-Allah dalam rakaat pertama bacakan ujian yang khusus. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf al-ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Apa artinya? Allah Ta'ala bagi isyarat kepada kita, kami sebelum kalian ni semua mati, baik penceramah ke tak penceramah ke, kami benar-benar akan uji kalian dengan 5 ujian. Siapa pun kita sebelum mati, 5 benda ni mesti sampai kat kita. Yang pertama, ketakutan. Sebab tu ada orang dia senantiasa mempersiapkan diri dia untuk bertemu Allah dan dia tak takut nak mati. Tapi ada orang memang takut nak mati. Ada orang ketika dapat jawatan, dia sangat takut jawatan dia hilang. Sebagaimana Fir'aun. Kalau ikut Fir'aun ni, laknatullahi alaih, dia bukan setakat memiliki kerajaan yang besar. Dia ada apa? Tentera yang hebat, ahli sihir yang ramai. Tapi saat didatangi oleh 2 orang sahaja, dia takut ke tak takut? Nabi Musa dengan Nabi Harun alaihi wassalam datang. Cuak.
Kan? Sampailah keluar ungkapan Firaun ataupun bala tentera dia ataupun ahli sihir dia kata apa? Dua orang ini ingin mengeluarkan kalian daripada negeri kalian. Menyebabkan Firaun cuak. Ya betul, biar betul. Kan? Jadi apa yang berlaku jamaah sekalian? Kalau begitu Firaun yang begitu bertahta pun, ada jawatan besar pun takut. Kita yang tak ada apa-apa ni pun Allah Ta'ala kata engkau pun aku akan uji dengan ketakutan. Sama juga ketika Nabi SAW dalam peperangan Badar, 300 orang nak lawan dengan 1000 orang. Nabi takut ke Nabi tak takut? Kalau Nabi SAW sendiri pun takut, sampai-sampai Nabi tadah tangan tinggi-tinggi, kain ridak Nabi yang duduk dekat atas bahu Nabi pun jatuh. Nabi kata apa? Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau kami kalah hari ini, sesungguhnya Engkau tak akan disembah lagi ya Allah. Kalau kami kalah pada hari ini, Kau tak akan disembah lagi wahai Allah. Bagilah kami kemenangan, bagilah kami kemenangan. Sampai kain tu jatuh, Abu Bakar angkat, letak balik. Abu Bakar kata, sudahlah wahai Rasul, Allah mesti tolong kita, Allah mesti tolong kita. Nampak tak? Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebaik-baik manusia pun ada dalam posisi takut, sejahat-jahat manusia pun ada dalam posisi takut. Sebab ini ujian. Yang kedua, apa ujiannya? Al-ju', lapar. Sebab itu jamaah sekalian, Allah Ta'ala sound kita, Allah tegur kita, am hasibatum an tadkhulul jannah, kamu rasa senang ke nak masuk syurga aku ni? Kita kadang-kadang duk bajet, aku dah sembahyang subuh, jemaah ni confirm syurga. Lisa, belum lagi. Am hasibatum an tadkhulul jannah, aku pagi-pagi dengar kuliah, ramai lagi dengar lagu joget-joget kat dalam pub lagi kot. Tak boleh rasa, kamu rasa senang ke nak masuk syurga aku? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khala min qablikum, sedangkan belum sampai lagi kepada kalian ujian-ujian sebagaimana yang terkena pada ujian kaum-kaum terdahulu. Masat sumul ba'sa wad dharra wa zulzilu, mereka kena penderitaan, apa lagi? Kegoncangan, penderitaan, kesakitan. Mereka kena benda-benda tu. Kelaparan. Kita lapar ke tak lapar sekarang? Lapar lah kot noh. Kita tak makan lagi. Tapi kelaparan kita sama tak macam kelaparan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mana di antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi, dia pernah berguling-guling dekat situ. Sampai datang seorang badui pijak tengkuk dia. Alaka junun, kau dah gila ke? Apa kata Abu Hurairah? Mal ya junun illahi in hiya illal ju'. Aku tak gila wallahi, aku cuma lapar. Lapar sampai berguling. Kalau ada yang berguling, saya berhenti ya kuliah sekarang. Tapi tak ada orang berguling. Pasal apa? Pasal kita boleh tahan, insya-Allah rezeki kita cukup. Sebab tu Nabi kata apa? Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama huyizat lahu dunya bihadzafiriha. Barang siapa bangun di tengah pagi badan dia sihat, berada dalam keadaan aman damai. Kita tadi ada orang nak baling bom ke apa? Tak ada. Aman damai, badan sihat, insya-Allah bolehlah nak stretching sikit, tarik nafas, buang nafas. Indahu qutu yaumih, dia ada makanan untuk hari tersebut. Pergi dapur, cek ada makanan untuk hari tersebut. Faka'annama huyizat lahu dunya bihazafiriha, kata Nabi. Orang-orang macam ni sebenarnya seolah-olah dunia telah dihamparkan di hadapannya. Sebahagian kata anta malikud dunya sawa, fa anta wa malikud dunya sawa. Engkau dengan raja-raja dekat dunia ni sebenarnya sama taraf je kalau ada tiga benda ni. Bangun pagi aman, badan sihat, ada makanan untuk hari tersebut. Kita dengan raja dekat dunia ni, pemimpin dekat dunia ni, semua orang sama. Beza dia apa? Dia punya kereta besar, kereta kita kecil. Rumah dia besar, rumah kita kecil. Tapi at last, setiap orang dia berhajat pada makan. Sebab itu Allah Ta'ala kata ujian kedua yang aku akan bagi kepada kalian, lapar. Dia kaya macam mana pun dia kena makan. Dia miskin, kita miskin macam mana pun kita kena makan. Pasal perintah makan ni Allah perintahkan pada Rasul, Allah perintahkan pada kita. Dalam surah Al-Mu'minun Allah kata, ya ayyuhar rusul kulu min tayyibat wa'malu salihah. Wahai sekalian para Rasul, makanlah dari sumber yang baik-baik, pergi buat amal saleh, pergi dakwah. So perintah pertama sebelum dakwah pun makan. Untuk orang beriman pun muka surat 26. Tadi imam kita baca muka surat 24. So kalau kita lompat pada muka surat 26, kita akan jumpa Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada sumber yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kalian, washkurulillah. Lepas makan Allah suruh buat apa? Nampakkan rasa syukur. Nampakkan rasa syukur. Sebab tu setiap kali makan jangan tinggal alhamdulillah. Sebab tu ada pepatah Arab, bukan pepatah, ada sebagian ucapan salafus soleh, dia kata idza qulta alhamdulillah faqad syakartallah fazadaka. Sekali sahaja engkau sebut alhamdulillah,
engkau telah menampakkan rasa syukur engkau kepada Allah, dan wajib bagi Allah top up dan gandakan lagi pemberiannya ke atas engkau. Sebab tu di antara sunnah nabawiyah, di antara sunnah Nabi saat nak minum, Nabi akan minum satu gelas ni 3 kali, 3 hirup. So setiap kali nak minum tu bismillah, setiap kali lepas alhamdulillah. Nak minum pula bismillah, lepas alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Jadi Allah Azza wa Jalla berbahagia ketika mana setiap kali kita buat, kita sandarkannya kepadanya. Kita sandarkan pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, so itu ujian kedua jemaah sekalian. Apa ujian yang ketiga? Wa naqsim minal amwal. Duit tak pernah cukup. Betul tak? Kita pernah rasa cukup dah. Oh dah cukup dah ni, dah cukup dah ni. Mungkin hari ni kita rasa cukup, tiba-tiba mungkin jiran sebelah ke, taman sebelah ke, ada buat tawaran, rumah hari ni nak jual 5,000 je. Pasti kita beria-ria duk cari ataupun 5,000 mustahil lah kot hari ni kan. So mungkin 50,000, 150,000. So kita nak. Padahal benda tu kita dah ada dah, rumah seketoi dah ada dah. Silat-silat dah ada 2-3 biji dah rumah pun. Tapi pasal duk dengar benda tu, ini kalau aku beli ni, duit aku boleh jual balik akan datang, akan bertambah-tambah, bertompok-tompok lagi. Jadi Allah Ta'ala kata, ataupun dalam satu hadis Nabi kata, lau anna li bani adam wadiyan min zahabin, kalaulah seorang anak Adam telah memiliki satu lembah emas, nescaya dia akan minta yang kedua. Dalam satu hadis yang lain, kalau dia dah ada 3, dia akan minta 4. Faham tak? Ataupun kalau dia ada 2, dia akan minta yang ketiga. Walan yamla'afahu illa turab. Dan Nabi kata, siapa pun kita yang akan memenuhi mulut kita hanyalah tanah. Tak ada orang masuk kubur ni dia tampai-tampai duit juta dolar ke apa, pound sterling ke, tak ada. Dia bawa kain putih itu aja, dan akhirnya yang akan memenuhi ruang-ruang ni semua ni hanyalah tanah. Wa yatubullahu ala man tab. Dan Nabi kata Allah Taala suka menerima taubat orang yang nak bertaubat. Jadi sebelum mati bukan bawa duit banyak-banyak, tapi bawalah taubat. Ini yang Allah Taala suruh tengok ni. Cek. Jelas? So itu ujian yang ketiga. Naqsim minal amwal, duit tak pernah cukup. Sebab tu jamaah sekalian, Allah Ta'ala tak bagi dunia ni dekat semua orang. Akhirat pun sama juga. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajziz syakirin. Yang dapat dua-dua hanya yang pandai bersyukur. Dia makan sikit, dia minum air ni pun alhamdulillah, dia dapat dunia. Akhirat apatah lagi. Tapi kalau siapa nak dapat dunia saja, wa may yurid thawabad dunya fa indallahi thawabad dunya wal akhirah. Siapa nak dapat dunia saja, Allah kata mesti dia rugi. Sebab di sisi aku ada dunia, aku ada akhirat. Aku nak bagi pahala dunia, aku nak bagi pahala akhirat. Maka dengan itu Allah Ta'ala perintahkan kepada kita bersyukur. Dengan jalan syukur, dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Apa kita dapat dekat dunia ni? Saya tanya soalan. Dekat dunia ni, benda yang paling kita perlukan apa dia? Saya kira yang paling kita perlukan, dan saya kira ini jawapan majoriti lah, kita nak bahagia sebenarnya. Dan bahagia itu tempatnya dekat mana? Hati. Sebab itu Nabi 3 kali sebut at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Bahagia itu di sini, bahagia itu di sini. Dan Nabi sandarkan bahagia itu dengan takwa. Setiap kali kau boleh buat apa Allah suruh, setiap kali kau boleh tinggal apa yang Allah Ta'ala larang, kau akan dapat bahagia. Macam pagi hari ni Allah Ta'ala suruh kita datang salat, kita dapat datang. Bahagia ke tak bahagia? Mungkin kurang bahagia bila kuliah nak habis lah. Sekejap lagi habis lah. Itu je lah kurang dia kan? Tapi dapat duduk dalam majlis ilmu, dapat makan, dapat solat berjamaah, ini semua makanan rohani. Ini semua di antara bentuk-bentuk bahagia yang sebenarnya kita dambakan. Cuma syaitan, dia tak suka lah kita duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala ni. Faham tak? Jadi sebab itu dia akan senantiasa suruh kita buat benda-benda lara, dengar benda-benda yang tak sepatutnya, sembang kosong, mengumpat orang. Benda-benda ni dia sukalah. Tapi duduk diam macam ni dia tak suka. Faham tak? Sebab tu ada orang kat depan ni sedang bercakap pun, dekat belakang pun dia bercakap juga. Tak, kita tak katalah dia sedang digoda tu. Tapi nak bagi isyarat, ada orang mungkin dia tak ambil peduli pun. Majlis ilmu, solat jamaah, dia tak ada. Sebab syaitan memang tak suka bila kita tadabbur Al-Quran Al-Karim. Sebab siapa yang nak dapatkan kebahagiaan yang banyak, maka dia kena tengok berapa banyak ayat Al-Quran dia baca dalam hari-hari dia. Itu je dia punya par dia tu.
Sebanyak mana kebahagiaan yang kita nak dalam hidup kita ni jemaah sekalian, kita nak kena tengok berapa banyak ayat Al-Quran yang kita baca dalam hari-hari kita. Baik, yang keempat, apa ujian dia? Wal anfus, jiwa. Kadang-kadang kita dah jaga solat berjemaah, kadang-kadang kita jaga sedekah kita buat baik dengan orang apa semua, tapi tetap juga ujian jiwa ni akan sampai. Baik datang daripada family, isteri ke, datang daripada mak ayah ke, datang daripada anak-anak ke. Jiwa, ujian jiwa Allah Ta'ala akan uji. Pasal Nabi SAW manusia terbaik pun jiwa raga Nabi tetap juga diuji. Tambah-tambah ketika Abu Talib, bapa saudara, wafat, isteri Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha wafat, pada ketika itu lagilah jiwa raga Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima dan terakhir, apa ujiannya? As-samarat. As-samarat ni buah-buahan. Selain daripada maksud buah-buahan ni, maksud dia adalah penghasilan. Allah Ta'ala akan uji. Kita kerja hujung tahun, hujung bulan dapat bonus, dapat gaji, hasil tu. Kau nak habiskan ke jalan maksiat ke, kau nak habiskan ke jalan aku? Allah nak tengok. Kau berani tak nak tarik RM10 boh dalam tabung, ataupun tarik RM10 boh dalam mesin judi? Itu semua Allah Ta'ala akan uji. Dan akhirnya, wabasyiris sabirin. Berbahagialah, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi sebab itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kena sabar. Hatta kalau kita baca pada akhir surah Taha, dengar baik-baik, Allah kata apa? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk wal 'aqibatu littaqwa. Allah pesan benda ni kat kita. Tolong dirikan salat, tolong perintahkan ahli keluarga engkau untuk mendirikan salat. Saat kalian mendirikan salat, wastabir 'alaiha, tolonglah sabar dalam melaksanakan dia. Sebab sembahyang kelang kabut ini ditolak. Jadi nak solat ni, walaupun urusan dia 5 minit sekali pun, ringan ke berat? Berat. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah Ta'ala kata, mintalah tolong kepada Allah dengan 2 jalan. Jalan sabar, jalan solat. Jalan solat, jalan sabar. Makna katanya Allah sandingkan nak semayang ni pun dia kena tenang. Allahu Akbar, istiftah dulu, baca doa iftitah, lepas tu baca ta'awudz, lepas tu baca bismillah, diikuti dengan al-fatihah, lepas tu diikuti dengan surah yang mana senang untuk kita. Faqra'u ma tayassara minal Quran, dalam surah Al-Muzammil Allah kata baca apa yang mudah bagi dirimu daripada hafalan Al-Quran. Baca apa yang mudah. Inna a'tayna qul huwallah, ya silakan. Kemudian Nabi kata hatta tatma'inna, sampai kau rasa tenang, kemudian kau rukuk. Hatta tatma'inna raki'a, sampai kau dah feel, oh aku dah selesai rukuk dan aku sedang rukuk. Summa i'tadala qa'ima, kemudian i'tidal, berdiri tegak. Sampai dah feel, rasa tenang, aku dah berdiri betul-betul ni, bukan halfway dah nak sujud dah. Sebab ada orang sami Allah, Allahu Akbar, dia nak sujud dah. So Nabi suruh tenang, kemudian sujud. So maksud dekat sini Allah Ta'ala nak suruh kita, kalau dalam semayang pun tak boleh sabar, di luar solat pun tak mampu nak sabar. Ini separ dia punya cara nak tengok dia mudah aja kehidupan kita. Nak tengok kita ni tenang ataupun kelang kabut, tengok dalam semayang kita. Kalau semayang tenang, insya-Allah luar semayang pun tenang. Tapi kalau dalam semayang pun kelang kabut, insya-Allah luar solat pun bertambah kelang kabut. Jadi sebab itu Allah Ta'ala ajar kita bila angkat takbir nak semayang ini, warattilil Qur'ana tartila. Baca pelan-pelan, tenang-tenang. Itu sifat solat. Bukan alhamdulillah rabbil alamin maliki yaumil kana abdu kadin waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim inna ta'ala Allahu akbar. Dia bukan kelang kabut lagu tu. Assalamualaikum, jom lari. Bukan macam tu. So dia kena tenang, lapang, feel, rasa dah 90 darjah rukuk, sujud, betul-betul rasa. Kadang-kadang ialah kita nak kena rasa tangan kita menampung badan. Sebagian orang dia sandarkan kepala dia betul-betul kan. Tak kisahlah, yang penting dahi dengan hidung ni kena alat-alat sujud tu. Tapi nak bagi isyaratnya, kalau kita betul-betul salat kan, macam kata Ibnu Umar ataupun Ibnu Abbas, aku semayang lama dekat belakang Nabi, aku semayang lama dekat Abu Bakar, aku tak nampak pun dia punya dahi ni bertukar jadi hitam. Faham tak? Jadi siapa yang biasa sujud, tak apalah kalau dia bertukar dia punya dahi ni menjadi hitam kan. Tapi tu bukan tanda, macam nak sebut lah, bukan tu tanda kesolehan. Sebab orang dia mungkin judge seseorang tu nampak dahi hitam jadi confirm soleh. Belum lagi.
Dengar? Jadi sebab tu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku sembahyang belakang Nabi aku tak nampak pun. Abu Bakar tak ada pun, Umar tak ada pun. Nak bagi isyarat sebenarnya dalam posisi sujud tu tangan kita yang kuat sebenarnya dia tahan badan. Tapi mungkin kita duk hempas dan kita letak semua sekali macam kepala kita ni kita tekan habis sebab tu ada asar. Dan simahum fi wujuhihim min athari sujud tu, wajah mereka terzahir keceriaan disebabkan sujud tu. Ialah sebahagian berpendapat ada je tanda hitam tu. Tapi jangan pula kita bila kita sujud-sujud tak ada tanda hitam tu kita pun kata aku bukan beriman kot. Belum, kan macam tu. Sifat dia bukan pada tanda hitam tersebut. Siapa ada alhamdulillah, tak ada pun alhamdulillah. Okey. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berpatah balik tadi, sabarlah. Allah kata tengah semayang sabar. Dan pesanan Allah Taala, la nas'aluka rizqa, kami sikit habuk pun tak minta rezeki daripada kalian. Nahnu narzuquk, bahkan kami yang bagi rezeki kepada kalian. Wal aqibatu littaqwa, balasannya hanya dapat dirasai oleh orang-orang bertakwa dan hanya akan sampai kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antara doa penting yang kita nak kena minta selalu, semisal doa yang Nabi ajar kepada siapa? Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya Muadz, wallahi inni la uhibbuka, kata Nabi, wahai Muadz, demi Allah aku sayang sangat dekat engkau. Fala tada'anna fi kulli duburin minas salat, tolong jangan tinggalkan di setiap penghujung solat doa ini. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ramai orang hafal doa ni tapi kita berhajat kepada tadabbur doa, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Ramai orang hafal doa ni tapi dia tak faham apa dia baca. Rugi. Jadi biar kita jadi orang yang menyeru-menyeru, yang meminta-minta dalam posisi kita faham apa aku minta sebenarnya ni. Faham tak? Sebab tu kita boleh tengok ramai orang dekat Kaabah dia berdoa-doa, dia baca-baca buku dia tu, buku pautan dia tu kan. Pusingan pertama nak baca apa, pusingan kedua nak baca apa. Bila kita tanya dah habis-habis tahallul, kita kata, ibu, ayah, pakcik, makcik, tadi baca apa tengah tawaf? Saya suka nak dengar. Entahlah ustaz, makcik baca je lah dalam buku tu. Allah, rugi. Rugi. Sebab tu saya selalu pesan pada jemaah-jemaah umrah, jemaah haji, kalau boleh buku tu simpan elok-elok dalam beg dulu. Kita minta sungguh-sungguh apa kita nak minta. Kita nak suami kita sembuh penyakit, kita nak minta suami kita jadi suami solehah, anak-anak kita berjaya dunia akhirat. Cerita dengan Allah Ta'ala supaya bila kita tahu pusingan pertama ni khas untuk family, pusingan kedua khas untuk cikgu, pusingan ketiga untuk jiran, amal soleh, kita boleh tahu, baru faham apa yang kita minta. Tapi ada orang dia pusingan pertama, lepas tu langgar orang sini, langgar orang situ, kan? Dalam posisi dia kata, oh selama aku baca kuat-kuat macam ni, inilah yang terbaik. Padahal dia kacau orang sebelah nak berdoa ni. Allahumma inna habis kita dok bajet, oh kumpulan kami lah yang paling mabrurah umrah. Habis ya. Tak boleh ibu-ibu, sebab sifat umrah, sifat ibadah ni tak boleh kacau orang, tak boleh menyakiti orang. Faham tak? Jadi sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sangat berhajat kepada tadabbur doa. Dan Nabi bila ajar kepada Muadz bin Jabal, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, betul-betul Nabi nak suruh kita faham dalam hidup ni kita sangat berhajat kepada pertolongan. Dan pertolongan itu bukan datang daripada kabel-kabel, bukan datang daripada duit-duit yang banyak, tak, tapi pertolongan sebenar datang daripada Allah SWT. Makanya kita pun kata apa kepada Allah? Ya Allah, ya Tuhanku, a'inni, bantulah aku. Bukan Allahumma inni, Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku untuk apa? 3 benda. Terus ingat kepada Engkau. Bantulah aku ya Allah agar mampu selalu ingat kepada Engkau. Bantulah aku agar senantiasa mampu bersyukur kepada Engkau. Bantulah aku ya Allah untuk senantiasa memperbaiki mutu dan kualiti amalan soleh aku, hai Allah. Kita bukan nak semayang aja, kita nak kualiti dalam semayang. Kita bukan nak baca Quran je, kita nak kualiti daripada pembacaan Al-Quran. Kita bukan nak bagi sedekah je, kita nak kualiti saat bagi sedekah tu. Jelas? Okey, wallahu ta'ala a'lam. Saya kira cukup setakat itu untuk tazkirah subuh kita di pagi hari ini. Berkenaan dengan ayat 18 daripada surah Al-Hashr tadi ini, Allah Ta'ala suruh kita renung apa persediaan kita yang kita nak persembah di hadapan Allah Ta'ala. Maka sekurang-kurangnya sebagai penutup kesimpulan untuk tazkirah pagi hari ini, ada 3 hal yang kita nak kena perhatikan ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, persembahan kita. Yang pertama, selama mana kita beramal, cubalah buat semaksima yang mungkin dan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, buatlah satu-satu amalan itu
untuk kita adakan pahala yang berpanjangan. Sebagai contoh yang Nabi kata, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalas, mati saja anak Adam terputus segala amalan dia kecuali 3. Satu dia, yang pertama apa dia? Anak ya, anak yang soleh. Idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salah. Yang pertama sedekahun jariyah, sedekah, jaga sedekah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga doa seorang anak yang soleh. Nampak tak? Jadi ini dua benda, perkara yang kedua yang kita nak kena perhatikan, bagaimana kita nak persembahkan pada Allah besok. Kalau hari ni kita dah semayang, sebab tu ada anjuran, kalau nak semayang anggaplah ini solat terakhir di hadapan Allah. Kalau nak tawaf umrah tu, buat umrah tu, buatlah macam ini tawaf terakhir kita di hadapan Allah. Jadi kita akan feel, minta sungguh-sungguh. Dan yang kedua tadi, adakan pahala yang berterusan. Dan yang ketiga, sering-seringlah minta untuk husnul khatimah. Inilah bentuk yang Allah Ta'ala kata, perhatikan apa yang kau nak persembahkan di hadapan aku besok. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Ta'ala senantiasa tahu apa yang kita lakukan, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian. Jadi di antara doa yang kita boleh baca, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ataupun macam yang Nabi ajarkan, Allahumma, cuba sebut, Allahumma ahsin aqibati fil umuri kulliha wa ajirni min khizyi dunya wa azabi al-akhirah. Saya baca laju-laju. Allahumma ahsin aqibati fil umuri kulliha wa ajirni min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ini juga doa yang kita boleh baca yang membawa erti, ya Allah, tolonglah bagi kebaikan pada setiap urusanku di pengakhiran. Apa-apa amalan aku, penghujungnya bagilah kebaikan. Wa ajirni, dan jauhkanlah aku min khizyid dunya, daripada kejelekan dan kehinaan dunia, wa adzabil akhirah, dan daripada terkena azab hari akhirat. So doa ni dia lebih kurang seangkatan dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi moga-moga kita dapat manfaat daripada pertemuan di pagi hari ini. Minta ampun, minta maaf terkasar bahasa, salah silap semua datang daripada saya. Yang baik pastilah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Panjang umur rezeki, kita bertemu lagi insya-Allah. Jadi saya pun nak kena 8.20, nak kena naik train semula. Nak kena bergegas. Jumpa lagi insya-Allah pada waktu-waktu mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Aqul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya memberi sedikit sepatah dua kata ni untuk memaklum kepada tuan-tuan yang kami merupakan media yang merakam kuliah-kuliah asatizah sunnah di Ipoh Perak terutamanya, dan kami lebih mengharap kepada bantuan dari segi infak bulanan bagi tujuan gerak kerja lah. Antaranya kita nak servis kita punya barang-barang, peralatan, equipment, kemudian membayar gaji kita designer dan juga internet bulanan. Samping itu kita ada buat daurah-daurah ilmiah, dan daurah ni pula kita bagi percuma saja. Makan kita bagi, kemudian kita bagi buku daurah. Kita sasarkan daurah ni bulanan lah. Sebab itu pada poster kami ada beritahu yang kita minta infak ni antara tujuan lain adalah untuk daurah bulanan juga, selain daripada gerak kerja lah, insya-Allah. Dan pada tuan-tuan yang nak infak ke akaun di bawah ni, akaun di bawah ni adalah akaun pertubuhan ya, pertubuhan kebajikan Mishkah Kinta Perak. Di situ kami akan gunakan duitnya untuk gerak kerja, daurah-daurah ilmiah yang percuma. Kita tak ada yuran ke apa, tak ada. Ya, semua percuma je kita bagi, insya-Allah. Allahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.